Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita untuk subjek sains. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bab 5 yang bertajuk genetik. Dalam bab ini kamu akan belajar mengenai pembahagian sel, mitosis dan meiosis. Kemudian kamu akan berkenalan dengan perwarisan, mutasi, kejuruteraan genetik serta variasi. Stay tune. Sebelum kita bermula, cikgu ingin mengajak kamu berfikir sejenak. Bagaimanakah seorang anak boleh mempunyai wajah yang hampir seiras dengan ibu bapanya? Cuba kamu lihat wajah kamu. Adakah kamu mempunyai wajah yang hampir seiras dengan ibu bapa kamu? Adakah mata kamu sama, hidung kamu serupa, mulut kamu lebih kurang? Ataupun adakah kamu mempunyai jenis rambut yang hampir sama? Bagaimanakah ianya boleh berlaku? Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana perkara-perkara sedemikian boleh berlaku dalam kehidupan kita. Sebelum kita bermula, cikgu ingin kamu mengimas kembali mengenai piksel yang pernah kamu pelajari sebelum ini. Masihkah kamu ingat mengenai struktur asas sel, sel haiwan dan sel tumbuhan? Dalam sel haiwan, kita mempunyai struktur seperti membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Sel ini sangat kecil yang hanya kita boleh lihat menerusi mikroskop sahaja. Dan untuk hari ini, kita akan belajar lebih dalam lagi kerana kita akan masuk ke dalam nukleus pula. Nukleus, masihkah kamu ingat apakah fungsi nukleus? Nukleus berfungsi untuk mengawal segala aktiviti sel. Apa yang ada di dalam nukleus? Nukleus mengandungi satu struktur yang dipanggil sebagai kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam nukleus. Ianya adalah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. Bentuknya panjang dan berlingkar. Manakala setiap kromosom di dalamnya mengandungi DNA. Pasti kamu pernah dengar mengenai DNA kan? Setiap manusia mempunyai DNA yang berbeza-beza. Okey, DNA ini terletaknya di dalam kromosom. Nama kepanjangannya ialah asid deoksiribonukleik. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah helix ganda 2 seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar ni lah. Di sepanjang DNA ada tersusun satu struktur yang lebih kecil yang dipanggil sebagai gen. Yang terakhir pula ialah gen. Apa itu gen? Gen ini tersusun di sepanjang DNA. Ianya merupakan unit asas bagi perwarisan. Gen mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma. Contohnya, mata kamu, bentuk mata kamu. Kalau mata kamu sepet, maklumat itu ada pada gen. Kalau rambut kamu lurus, maklumat itu ada pada gen. Sekiranya hidung kamu lubangnya besar, maklumat itu ada pada gen. Semua ciri-ciri yang ada pada tubuh badan kita ada pada gen yang terdapat dalam DNA kita. Satu DNA mengandungi beribu-ribu gen yang mengandungi ciri-ciri seluruh tubuh kita yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Untuk menyimpulkan secara keseluruhan apa yang telah kita pelajari hari ini, kita boleh simpulkan seperti ini. Gen itu tersusun di sepanjang DNA. DNA pula terletak di dalam kromosom, manakala kromosom itu berada di dalam nukleus. Sementara nukleus pula adalah sebuah struktur yang mengawal aktiviti sel. Jadi kamu boleh ingat macam inilah, gen di dalam DNA, DNA di dalam kromosom, kromosom di dalam nukleus, manakala nukleus itu berada di dalam sel. Kita balik kepada kromosom. Untuk pengetahuan kamu, setiap hidupan di dunia ini mempunyai bilangan kromosom yang berbeza. Berapakah bilangan kromosom bagi manusia? Okey, manusia yang normal mengandungi 46 kromosom. Apa berlaku sekiranya kromosom kamu terlebih ataupun terkurang? Kamu akan mengalami mutasi. Kita akan bincang pada subtopik akan datanglah. Okey, kita ambil contoh hidupan lain pula. Lalat mempunyai hanya 4 kromosom sahaja. Tumbuhan seperti padi, ianya mempunyai 12 kromosom. Manakala anjing mempunyai 39 kromosom. Kesimpulannya di sini, setiap spesies, setiap hidupan yang ada di dunia ini Tuhan telah ciptakan mempunyai bilangan kromosom yang berbeza-beza. So ingat, bilangan kromosom bagi manusia ialah 46. Bukan sahaja manusia, Tuhan juga telah menciptakan kromosom ini wujud secara berpasang-pasangan. Seperti contoh yang cikgu letak dalam gambar ini merupakan gambar aja susunan kromosom pada badan manusia, pada sel badan manusia. Lihat, kita kan ada
46 kromosom kan? Pasangan kromosom ini dikenali sebagai kromosom homolog. Itu nama istilahnya. Oke, manusia mempunyai 23 pasang kromosom homolog. Sebab tadi cikgu ada cakapkan kita ada 46 kromosom. 46 sama dengan 23 pasang lah. So manusia ada 23 pasang kromosom. Kromosom-kromosom ini disusun berdasarkan bentuk dan juga saiznya. Susunan ini dipanggil sebagai kariotip. Pengelasan kromosom. Kromosom terbahagi kepada dua jenis, yaitu kromosom seks dan juga autosom. Apakah yang dimaksudkan dengan autosom? Autosom ini maksudnya kromosom yang membawa gen yang mengawal sifat manusia. Contoh-contoh sifat di sini, jenis warna kulit, jenis cuping telinga, saiz mata kamu, jenis rambut kamu, banyak lagi ciri-ciri yang ada pada kita ini. Semuanya berada pada kromosom autosom. Manakala kromosom seks pula membawa gen yang menentukan jantina. Kromosom seksnya ada dua aja, kromosom X dan juga kromosom Y. Oke, kamu rujuk gambar aja kariotip nih. Yang di bulat warna peach nih kan. Sekiranya seseorang mempunyai kromosom seks X dan Y, dia adalah berjantina lelaki. Manakala sekiranya seseorang manusia itu mempunyai kromosom seks XX, dia adalah seorang perempuan. Jadi siapa lelaki kita ada kromosom XY, manakala perempuan mempunyai kromosom XX. Jadi kesimpulannya di sini, autosom mempunyai 22 pasang kromosom, manakala kromosom seks pula mempunyai 1 pasang kromosom. Oke, kita berbalik kepada persoalan tadi. Pernahkah kamu terfikir mengapakah kamu mempunyai ciri yang hampir sama dengan ibu bapa kamu? Mungkin mata kamu ikut bapak kamu, tetapi rambut kamu ikut mama kamu. Mungkin perangai baik kamu ikut mak kamu, tapi perangai buruk kamu ikut bapak kamu. Mengapakah perkara-perkara ini boleh berlaku? Bagaimanakah Tuhan mencipta fenomena ini supaya berlaku dengan sangat cantik dan sangat teratur? Mengapakah semua manusia di dunia ini mempunyai wajah yang tidak serupa kecuali kembarlah? Bagaimana ianya berlaku? Kamu kena mendalami dahulu apa yang dipanggil sebagai proses mitosis dan juga meiosis. Mitosis dan meiosis ini adalah proses pembahagian sel. Kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan mitosis. Mitosis ini ialah proses pembahagian sel untuk membentuk dua sel anak yang seiras. Mitosis ini berlaku tujuannya untuk menghasilkan sel anak baru yang sama dengan induknya. Maknanya dia membahagi dua, dan apa yang terbahagi itu, apa yang terhasil itu mestilah sama dengan induk asalnya. Cikgu ambil contoh senang lah. Kamu pernah tengok Naruto kan? Naruto ni dia boleh kaki buncin, dia boleh terbahagi dua. Bila dia membahagi dua, dia berbezakah? Dia sama saja kan? Dia akan menghasilkan satu lagi Naruto yang sama dengan yang asal. Itu adalah analogi yang baguslah untuk proses mitosis. Mitosis akan menghasilkan dua sel baru yang sama dengan induknya. Setiap satu sel anak yang terhasil mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan induknya. Oke, seperti dalam gambar raja inilah. Induk akan terbagi kepada dua, dan hasilnya bilangan kromosomnya dan kandungan genetiknya adalah sama pada sel anak 1 dan sel anak 2. Tiada beza, serupa 100%. Mitosis ini berlaku pada sel di seluruh badan kita, kecuali di satu tempat sahaja, yaitu pada sel pembiakan. Contoh proses mitosis yang paling senang, pembesaran badan kita. Bagaimanakah badan kita boleh membesar? Bagaimana badan kita boleh berubah? Kerana adanya proses mitosis. Sel-sel dalam badan kita menjalani proses mitosis. Kulit kita, tulang kita, daging, rambut semua, sel-selnya membahagi secara mitosis untuk berlakunya pembesaran. Contoh kedua pula, rambut kita. Bagaimana rambut kita boleh memanjang walaupun sudah dipotong? Kerana adanya proses mitosis. Sel-sel rambut kita membahagi untuk memanjangkan rambut kita. Contoh seterusnya pula, sekiranya kita luka. Bagaimana luka kita boleh sembuh? Kerana badan kita, sel kulit kita mengalami proses mitosis untuk menumbuhkan semula kulit kita dan menyembuhkan luka-luka yang ada pada badan kita. Dan pada tumbuhan juga berlaku proses mitosis. Bagaimana tumbuhan itu boleh membesar? Kerana pucuk dan juga akar akan bertumbuh dengan menjalani proses mitosis.
Seterusnya kita lihat mengenai proses meiosis. Meiosis ialah proses di mana sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras. Kalau tadi mitosis dia bahagi kepada 2 yang seiras. Tapi kalau meiosis dia akan membahagi menjadi 4 sel anak dan ianya tidak seiras. Oke, seperti contoh yang dalam gambar ni lah. Kalau kamu tengok gambar ni kan, dia ada 1 sel induk, last sekali dia membahagi kepada 4. Dan adakah dia seiras? Tidak, kerana kamu tengok dalam sini ada 4 kromosom, manakala di sini tinggal 2. Maknanya dia tidak seiras. Dan jenis kromosomnya pun tidak sama. Di sini satu warna, di sini sudah ada belang-belang sikit. Setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kamu tengok di sini kan, di sini ada 4 kromosom, anaknya pula tinggal 2. Maknanya bilangan kromosomnya dibahagi kepada 2. Kalau di sini 4, anaknya akan tinggal 2. Kalau induknya 8, anaknya akan tinggal 4. Pokoknya dia akan bagi 2. Meiosis ini hanya berlaku di dalam organ pembiakan sahaja. Kalau mitosis tadi dia berlaku di seluruh badan. Tapi kalau meiosis ini dia cuma berlaku pada organ pembiakan sahaja, tiada tempat lain. Organ pembiakan di sini maksudnya di dalam testis bagi lelaki, manakala di dalam ovari bagi perempuan. Apakah tujuan meiosis? Meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Gamet di sini maksudnya sperma dan juga ovum lah. Mesti kamu sudah pernah belajar kan? Sperma ini dihasilkan di testis, manakala ovum dihasilkan di ovari bagi perempuan. Dalam tumbuhan pula, meiosis ini berlaku dalam anter dan juga ovari tumbuhan tersebut. Seterusnya kita akan melihat bagaimana proses mitosis dan meiosis berlaku secara detail pada setiap fasa-fasanya. Okey, soalan ini kerap keluar dan ditanya dalam exam. Jadi kamu kena dengar baik-baik dan buat pembacaan susulan selepas ini agar kamu betul-betul menguasai subtopik ini. Okey, kita tengok mitosis dahulu. Okey, kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 80 untuk membuat bacaan sendiri kemudian, ya. Okey, untuk proses mitosis terdapat 4 fasa yang perlu kamu kuasai. Yang pertama sekali, sebelum berlakunya proses mitosis ataupun pembahagian sel ini, fasa yang pertama dipanggil sebagai profasa. Apa yang berlaku pada fasa ini? Profasa. Pada fasa ini, kromosom akan memendek dan menjadi tebal dan menjadi jelas kelihatan macam dalam animasi di bawah ni lah. Setiap kromosom terdiri daripada 2 kromatid yang bercantum pada sentroma. Sentroma ni yang di tengah-tengah itulah, yang di tengah-tengah bentuk X kromosom tu, ya. Gentian gelendong pula mula terbentuk manakala membran nukleus dan nukleolus akan mula terurai sebab dia mau membahagi 2 kan. Fasa yang kedua pula dipanggil sebagai metafasa. Profasa yang kedua metafasa. Apa yang berlaku di sini? Kromosom akan tersusun di satah khatulistiwa. Maknanya kromosom itu akan berbaris di tengah-tengah sel tadi untuk bersedia terbelah 2. Gentian gelendong melekat pada sentroma. Gentian gelendong ni dia punya anulah covernya macam tu. Okey, fasa yang ketiga dipanggil sebagai anafasa. Okey, pada peringkat ini sentroma akan mula membahagi 2. Setiap kromatid pula yang kembar tadi tu akan terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Separuh akan bergerak ke utara, separuh bergerak ke selatan. Macam animasi di bawah ni lah. Dia mula terpisah. Bentuk X tadi akan terpisah, terpecah 2. Okey, dan fasa yang terakhir dipanggil dengan nama telofasa. Apa yang berlaku di sini? Kromatid sudah sampai ke kutub bertentangan. Dia sudah sampai di rumah masing-masing lah. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula sebab dia sudah membentuk sel yang baru. Dia sudah bentuk 2 sel yang baru. Dan hasilnya yang terakhir akan terbentuk 2 sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Jadi, cikgu ulang sekali lagi 4 fasa yang perlu kamu ketahui dalam proses mitosis, iaitu profasa, yang kedua metafasa, yang ketiga anafasa, dan yang terakhir telofasa. Seterusnya kita lihat pula proses meiosis.
Oke, proses meiosis ini agak kompleks sedikit, agak sukar sedikit lah ya. Sebab meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Kalau mitosis dia cuma hasilkan 2 kan. Mitosis ini ada 4 sel anak yang terhasil. Jadi, proses meiosis ini terbahagi kepada 2, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Oke, kita lihat satu persatu. Kita mulakan dengan meiosis 1 ya. Meiosis 1, fasa yang pertama dipanggil profasa 1. Apa yang berlaku di sini? Profasa 1 ini paling penting. Kamu dengar bagus-bagus ya. Pada profasa 1 ini, kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan sama macam mitosis tadilah. Kromosom homolog berpasangan. Pindah silang berlaku. Yaitu, apa itu pindah silang? Pindah silang ini ialah pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Pindah silang. Oke, pindah silang ini ialah satu proses di mana 2 kromosom tadi bertukar-tukar gen. Cikgu sudah cakapkan di sepanjang kromosom tu ada DNA yang mengandungi gen. Apabila berlaku pindah silang, 2 kromosom tadi akan bersentuh, bersilang begitu. Kemudian kromosom mereka akan saling bertukar, gen mereka akan saling bertukar. Jadi kalau kamu perasan dalam sini kamu tengok kan dia punya warna berubah kan. Yang biru ni ada sedikit putih di sini, manakala yang putih ni ada sedikit biru. Sebab berlakunya proses pindah silang. Mereka saling bertukar sifat. Apa kepentingan pindah silang ni? Nanti kita bincang. Ianya sangat penting. Oke, kemudian metafasa 1. Sama juga macam mitosis tadi, metafasa ini adalah proses di mana kromosom homolog tersusun di satal katulistiwa di tengah-tengah. Kemudian anafasa 1. Di sini adalah fasa di mana kromosom tadi terpisah 2. Satu bergerak ke kutub utara dan satu bergerak ke kutub selatan. Manakala telofasa, fasa yang terakhir, telofasa 1 ni, di sini adalah proses di mana sitoplasma membahagi dan menandakan tamatnya meiosis 1. Dia akan hasilkan 2 sel anak dahulu. Oke, tamat meiosis 1, kita beralih kepada meiosis 2. Pada meiosis 2 ini, sel anak yang 2 tadi akan menjadi 4 pula. Kita tengok satu persatu. Oke, fasa yang pertama dipanggil profasa 2. Kita ada 2 sel anak tadi kan. Jadi sekarang kita ada 2 gambar rajala di sini ya. Pada profasa 2, gentian gelendong mula terbentuk, menandakan akan berlakunya pemecahan sel lah. Oke, kemudian metafasa 2 sama juga. Metafasa ni asal dengar metafasa maknanya kromosom kita tadi akan berbaris pada satah katulistiwa di tengah-tengah. Kemudian pergi ke pada anafasa 2, sentroma akan membahagi 2, manakala setiap kromatid tadi ataupun kromosom yang terpisah tadi akan bergerak ke kutub masing-masing. Kamu tengok tadi kan kromosomnya ni sudah berlaku pindah silang. Jadi warnanya pun sudah mula jadi belang-belang. Pindah silang ni akan menyebabkan kromosom tadi menjadi berubah dia punya sifat. Oke, kemudian yang terakhir telofasa 2. Telofasa tadi, proses telofasa 2 ni akan menghasilkan 4 sel anak yang tidak seiras. Dia mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada kromosom induknya. Kamu tengok hasilnya satu-satu nih, satu persatu kamu perhatikan. Boleh tengok juga dalam buku teks. Kalau kamu perasan, warna-warna kromosom ni tidak sama, setiapnya berbeza. Ianya berlaku disebabkan tadi sudah berlaku proses pindah silang. Sebab tu cikgu cakap tadi, meiosis ni akan menghasilkan sel anak yang mempunyai bilangan kromosom yang kurang separuh daripada induknya. Kemudian ciri-ciri genetiknya pula akan berbeza daripada induknya kerana berlakunya proses pindah silang. Tadi cikgu cakapkan mengapa pindah silang itu penting. Pindah silang itu penting kerana ianya adalah faktor penentu menentukan perbezaan setiap hidupan dalam dunia ini. Sekiranya tiada proses pindah silang, mungkin wajah kita manusia ni sama semuanya. Muka kita sepesen dengan mak bapak kita. Tiada perubahan, tiada variasi, tiada beza. Jadi, bersyukur kerana Tuhan ciptakan proses pindah silang ini yang membolehkan setiap hidupan dalam dunia ini mempunyai wajah yang berbeza-beza. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap sangat kamu baca lagi dalam buku teks, cuba untuk fahamkan dan kuasai betul-betul topik ini kerana topik ini sangat famous. Kadang-kadang dia suruh kamu lukis lagi fasa-fasa dalam meiosis dan mitosis ni. Sekiranya ada masalah, jangan malu untuk bertanya dengan cikgu dan jangan lupa untuk
laksanakan tugasan yang cikgu berikan dalam grup nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.